Dan seterusnya seperti yang kita janjikan, kita akan bersama dengan Yang Berhormat Menteri Kesihatan Malaysia yang telah pun berada bersama dengan kami di talian pada ketika ini. Assalamualaikum Yang Berhormat Datuk. Assalamualaikum Datuk. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Baik Datuk, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami di talian pada pagi ini. Datuk, bagaimana statistik yang boleh dikongsikan dengan rakyat Malaysia pagi ini Datuk? Ya, kita dimaklumkan bahawa saat ini kes COVID yang positif ya sebanyak 2,626 kes daripada kes yang tersebut tadi semalam dia meningkat, bukan meningkatlah, hanya ada 156 kes yang baru ya. Ya. Cuma saya nak beritahu di tingkat hospital kita ada 24 kes yang sedang rawat di unit terapi dan 62 kes mereka yang memerlukan bantuan pernafasan. Ya. Datuk, dari segi ubat dan juga vaksin sememangnya setakat ini tidak ada, tetapi ubat-ubat yang sedang digunakan bagi merawat pesakit sedia ada. Seramai 476 telah pun pulih, dan ini menunjukkan bahawa ada ubat-ubat yang berkesan untuk merawat simptom mereka. Bekalan ubat-ubat ini, Datuk, kita juga risaukan kerana pembekal ubat terbesar kita ataupun pengeluar ubat terbesar mungkin China. Bagaimana dengan supply chain ini, Datuk, berkaitan dengan ubat yang diperlukan? Kita ucapkan syukur Alhamdulillah kerana daripada kes yang bermula kena positif COVID, 479 orang telah sembuh sepenuhnya daripada COVID dan mereka diminta untuk jaga supaya tidak ulangi lagi lah jangkitan tersebut. Ya. Dan kita menggunakan kaedah rawatan simptomatik untuk COVID ni, iaitu gejala terawat dan untuk sakit yang berada di hospital memang ubat yang panggil hydroxychloroquine, antiviral, dan saya beri jaminan bahawa cukup. Kita telah pun buat segala persediaan awal di bahagian farmasi untuk menyediakan ubat-ubat yang berkualiti dan mampu untuk merawat. Sebab tu kita punya statistik menunjukkan bahawa kadar kematian kita, dia panggil mortality, dia kalau dunia hampir 4%, tetapi kita hanya 1% daripada jumlah 26 tersebut. Dan kita mempunyai rawatan yang baik. Yang Berhormat Datuk Seri, juga persoalan yang dilontarkan kepada kami mungkin untuk disampaikan kepada pihak KKM adalah larangan dari segi keluar, dan kita juga tahu seorang kardiologis yang ditahan kerana mengingkar perintah PKP. Bila seorang pengamal perubatan juga melanggar peraturan ini, apa yang mungkin boleh pihak KKM berikan komen, Datuk Seri? Ya, kita ada perintah juga perintah 342, saya ulangi lagi perintah 342 di mana kita melaksanakan perintah kawalan pergerakan. Tujuan utama lain tak lain ialah untuk menghentikan ataupun memungkinkan rantaian penularan wabak COVID. Jadi sesiapa juga tidak terlepas daripada penalti daripada akta ini. Dan mereka yang diketahui terdedah dengan wabak ini, itulah orang kita nak selamatkan. Ataupun mereka sendiri ada COVID, boleh sampai ke orang lain wabak tersebut. Jadi kita kena gunakan enforcement dan pihak polis berkuasa untuk melaksanakan semua. Dan kita telah tahu bahawa ramai telah pun ditahan oleh polis dan beberapa kes dibawa ke pengadilan. Yang saya tahu cuma 3 dari keputusan mahkamah bersalah. Dan kita ambil tindakan yang cepat. Kenapa? Kita dah masuk second phase MCO iaitu bermula besok sampai 14. Jadi pembendungan atau penghentian penularan rantaian ni kita mesti usahakan sedaya upaya untuk kita flatten the curve. Datuk Seri, dalam situasi bila mana sebuah unit kondominium yang dilakukan PKPD, apakah prosedur yang perlu residen tersebut faham dan juga orang di luar juga perlu tahu tentang perintah kawalan yang diperketatkan ini?
Ya, itu ialah arahan ketiga selepas Terengganu dan juga Sungai Lui. Jadi berbezanya mereka ni ialah kolonial. Mereka strata ke atas. Macam kampung yang dua tu, dia berselerak. Jadi kita telah tanamkan mindset MCO selama 14 hari yang lepas. Dan kebanyakan penghuni itu merupakan 70% merupakan international punya ataupun foreigner lah ya. 30% rakyat Malaysia. Jadi kita telah membuat segala persiapan termasuk menghubungi kedutaan masing-masing dan bahawa mereka telah pun di lockdown diperketatkan lah MCO diperketatkan Baik. dan kita telah mengadakan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Datuk Seri, kalau kita lihat setakat ini, kita akan memasuki 2 minggu menjalani perintah kawalan pergerakan setakat ini ataupun MCO, dan kes-kes baru hanya direkodkan dalam jumlah 100 lebih, tidak seperti 26 hari bulan Mac yang lalu bila kita merekodkan 230 lebih kes. Adakah ini menunjukkan bahawa kita telah pun berjaya mencapai sasaran untuk membuatkan lekuk itu semakin mendata, dan jumlah peningkatan ini hanya kerana kita masih dan makin kerap membuat saringan, bukan kes-kes baru yang sporadik? Ya, ini merupakan satu usaha yang kita cuba supaya laksana seperti aggressive contact tracing, saringan dan test pada the person under investigation atau close contact. Yang jadi kita dapat lakukanlah terus terang transparent. Kita ada mahmal yang telah dinaikkan kapasitinya pada 11,610 sekarang setiap hari. Dan kita ucap terima kasihlah kepada penyidik awam yang membenarkan ujian dilakukan di mahmal mereka daripada mahmal dan awam ada IMR, ada swasta yang kita pelantik Terima kasih kepada mereka kerana dapat buat ujian mahmal mereka. Untuk itu kita akan perhatikan bahawa kita sama ada dapat positif atau negatif. Tapi alhamdulillah dengan agresifnya kita mengadakan swab sampling test, trend menunjukkan bahawa dia tidak mendadak. Kerana kita dah buat first MCO. Jadi kejayaan MCO ini segera sebanyak memberikan kita input bahawa kita perlu cekatkan beberapa tempat lagi yang perlu dibuat dan juga jelaskan MCO yang dipukulkan enhancement. Yang Berhormat Datuk Seri, soalan terakhir kami untuk sesi ini, ramai yang mengeluh sukar mendapatkan bekalan topeng. Padahal dalam keputusan Yang Berhormat Perdana Menteri mengatakan bekalan ini mencukupi. Tapi bila kami pergi ke banyak farmasi, banyak yang mengatakan tidak ada, habis, tidak sampai stok. Jadi bagaimana boleh diperbaiki situasi ini, Datuk Seri? Ya, kita perbaiki. Itu di bawah Kementerian Lingkungan Dalam Negeri, Kementerian Awal Pun Dalam Negeri yang diselaraskan oleh Majlis Keselamatan Negara. Difahamkan tak ada untuk lambatkan face mask dan harga siling RM1.5 Baik, terima kasih Datuk Seri kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini, memberikan kita info yang terkini berkaitan dengan bagaimana negara sedang menghadapi COVID-19. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri. Terima kasih banyak.